full standard deviation adalah SP. Ini bersamaan dengan SP. Punca kuasa 2 N1 lah 12 tolak 1 darab dengan 0.4 square tambah dengan 9 tolak 1 darab 0.3 kuasa 2. Ini bahagikan dengan 12 tambah 9 tolak dengan 2. So kita dapatlah. So 11 darab dengan 0.4 square tambah dengan 8 darab 0.3 kuasa 2 bahagikan dengan 19. Okey. So take the square root 0.36. So kita dapat ni 0.36. Okey. Dan menggunakan kita pilih statistik ni. Statistik yang kita guna ni yang terakhir ni. So this is the statistic. So kita construct dia punya confidence interval lah. So kalau saya boleh padam di atas ni pasal saya nak guna space ni. Boleh So dari situ dah boleh. Alright. Dari situ statistik yang kita guna, the relevant statistic adalah T sama dengan X1 bar tolak X2 bar tolak dengan mu1 tolak mu2 bahagikan dengan SP darab punca kuasa 2 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. So ni kita tahu ni follow T, degree of freedom dia adalah N1 tambah N2 tolak 2. Okay. Dan dari sini kita dapat construct dia punya confidence interval formula. Dia adalah X1 bar tolak X2 bar tolak dengan plus minus Z pula T lah. Okay. T alpha per 2 degree of freedomnya adalah N1 tambah N2 tolak 2 darab SP darab dengan punca kuasa 2 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Okay. So next thing cari je lah dengan nilai tu. So X1 bar 36.7 tolak 36.5 plus minus. Now ini dia nak 90% 90% confidence interval. So alpha dia 0.1. So ini jadi T 0.1 bagi 2. Degree of freedomnya adalah 12 tambah 9 tolak 2 dengan SP-nya adalah 0.36. The full standard deviation darab punca kuasa 2 1 bahagi N1 12 N2 kita pula adalah 9. So ini maksudnya kita perlu buka dalam table T kita muka surat 35. Kalau selesaikan ni 0.2 plus minus T 0.05 degree of freedomnya adalah 19. Okay, 19. So darab itulah 0.36 darab punca kuasa 2 1 bahagi 12 tambah 1 bahagi 9. So cari table kita nak dapatkan nilai T tu. Surat 35 alpha yang dah bagi 2 0.05 ni 90% confidence interval. Degree of freedom dia 19. Bacaan saya 1.729. So this value ni adalah saya tulis hijau ni ini 1.729 daripada table muka surat 35. So kira je lah. So ni 0.2 plus minus ni darab ni 0.36
darab punca 02, 1/12 tambah 1/9. So, akhirnya kita dapat 1.729 darab 0.36 darab dengan square root dalam kurungan 1/12 tambah 1/9 tutup kurungan. Ni tolak dengan 0.2. Yang ni kita dapat daripada negatif 0.07 up to tambah dengan 0.4 0.47. Okey. So kita dapat daripada negatif ni negatif 0.07 sampailah 0.47. Okey. So dengan data yang kita ada ni, mean sama dengan yang contoh-contoh lain, tapi tiba-tiba kali ni kita dapat negatif. So kalau kita conclude dari sini, maknanya oleh kerana ni ada kosong dalam ni, from negative 0.07 up to 0.47, ada nilai kosong dalam tu. So in other word, kita boleh conclude daripada sini, suhu lelaki dengan perempuan ni sama je lah. Tak ada beza. Ini berdasarkan data ni. Conclusion yang kita boleh bina daripada soalan ni. Okey. Okey. Yang ni. Yang nombor 10B tu, yang tu sengsara. Okey. Kalau 10B tu sebab kita menganggap varian dia tak sama. Bila varian dia tak sama tu, kita punya calculation kita tu yang leceh tu. Maknanya untuk dia adalah 2 part B part 1. Nak kira kita punya degree of freedom ni. Degree of freedom ni leceh lah nak kira dia. Guna calculator. Boleh je buat lah, tapi tedious lah sikit. Okay, yang tu I leave it to you lah. You all nak cuba tu, boleh lah cuba yang 10 part B tu. Okay, boleh saya proceed? Okay. Ke nak break juga? Saya ingat you all kena cuba satu lah. Dia adu-adukan untuk break tu. Nanti saya break, you all cuba ni lah. Pun boleh. Pun boleh ya. Tak adil lah nak. Okay, cuba you all buat. Yang 10 part B tu memang dahsyat lah nanti. Memang teruk lah. Tak ada ke contoh lain dalam ni? Soalan lain. Sekejap. Okey, ada. Cuba you tengok nombor 15. Okey. Nombor 15. Nombor 15. Two machine A and B. Okay. Ni sajalah nak bagi you all have the flavor dia tu. Dua mesin A and B. Dia punya kerja, dia masukkan air dalam botol. The quality controller is monitoring this process by taking random sample of bottle from both machine. Ni quality controller ni kerja lah ni. So dia ambil berapa banyak tu daripada A, mesin A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada B dia ambil 10 botol. So use the data. Ni soalan tambahan. Use the data in number 15 to construct 95% confident interval for the different of mean volume dispensed by machine A and B. Machine A and B. So ini soalan tambahan kita ada tu. So you cuba tu.
So identify the case. Yang ini kita tak bagi tahu variant dia sama ke tak sama, kita tak bagi tahu. But the clue is, kalau dia tak bagi tahu sama, maknanya kita anggap dia tak sama lah. Okay. Maknanya whatever the data yang kita ada, itulah dia. So kalau katalah variant bagi sampel pertama dengan sampel kedua tu tak sama, then kita anggap dia tak sama lah. Okay. So tapi kali ni kita nak buat nampak mudah sikit. Assuming okay, the variances are the same. Kalau takkan leceh tu, variances are the same. Saya tak ada jawapan dia sebab ni soalan tambahan. You all cuba nombor 15. Ni skill yang kita perlu tu untuk nak kira dia punya mean dengan standard deviation bagi data yang kita ada tu. Okey. Berapa minit? 15. Okey. So kita tengok what happen dalam 15 minit. Then kita proceed lah. Okey. So cuba tu dulu.
Okay. So itu pun samalah. Macam tadi tu, the skill dapatkan mean dengan variant tu kena ada lah. Mana soalan tadi? Nombor 15. So, the extra job untuk dapatkan dia punya mean dengan variant lah. So, nombor 15 tu. Untuk yang A, untuk B. So, kena kira mean dia. Ni mean. Mod 996 and plus 1003 1000 1001 999 1004. Doktor tak ada tulis kan? Apa tu? Oh, doktor tak ada tulis dekat whiteboard tu kan? Tak ada. Doktor terus pakai kalkulator eh? Betul. Okay, alright, boleh. Nah, whiteboard nampak? Tak payah, pun ni, faham. Whiteboard nampak kan? Okay. Nampak doktor. Okay, mana data saya tadi? Siapa dah kira mean dia berapa? Tak tahu betul tak doktor? Tak apa, berapa mean dia? Satu, yang untuk yang A tu kan? A. 1002.89. 9 up to 1 decimal place dia. Standard deviation dia? S tu 4.37. 4.33. 4.37. 4.37, okey. Lepas tu yang N dia, N1 dia ada 9 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 9 okey. 9. Lepas tu yang mean yang kedua? Mean kedua saya dapat 103.33. 1003.37. 33. So 3 lah. Okey. Intan dapat apa Intan? S2 2.84. 2.84 standard deviation dia. Okey. So, Sorry, standard tu tak kira lagi. Yang belum kira. Belum kira? Tak apa. Saya kirakan. Kalau yang S tu dapat 3 tu kan? S2. S tu tak kira lagi. Oh, belum. S2 tu 3. 3 3 okey, tak apa. Saya double check. Boleh doktor. 1002 1001 999 1006 1000 1005 1008 1004. Okey. So mean dia saya dapat 1003.4. Ya. Betul ke? Saya dapat 1003.4. Betul doktor? Okey. Standard deviation dia adalah 2.84. Okey. 2.84. Okey, dari sini dia anggapannya adalah variant sama kan? So kita identify dulu case dia. So question mark pertama tu kita tahu ke tak dia punya variant of the population. Ini pun tak ada maklumat tu. So maknanya unknown lah. So ini adalah case unknown variant. Unknown population variant tu. Dan ni dua-dua kita tak tahu. Size check yang kedua kita check dia punya size sample. So N1 kurang daripada 30. N2 pun kurang daripada 30. Dan dalam soalan tambahan tu dia assume variantnya adalah sama.
So bila variant itu adalah sama, so kita punya case dia adalah case yang akhir ni lah, 2 part B part 2. So kita ada the extra job cari dia punya full standard deviation. So the full standard deviation, so ni adalah case kalau ikut senarai saya tu 2 part B part 2 lah. Okay. 2 part B part 2. So kita perlu cari dulu dia punya full standard deviation. Ini adalah punca kuasa 2 N1 kita adalah 9 tolak 1 darab standard deviation 4.37. So kita nak guna ni variant. So perlu kuasa 2 tambah dengan 10 tolak 1 darab dengan 2.84 mana tadi 2.84. Okay. 2. Kenapa dia ni degil ni? .84 kuasa 2. Okay. Ni everything tu bahagikan dengan 9 tambah 10 tolak 2 lah. So kita perlu kira tu dulu. So nilai dia mesti antara 2.84 hingga 4.37. So square root kurungan 8 darab dengan 4.37 kuasa 2 tambah dengan 9 darab 2.84 kuasa 2 tutup kurungan bahagi 17. Okey. Equal syntax error. Okay. Ni yang malas guna ni. 8 darab 4.37 kuasa 2 tambah dengan 9 darab 2.84 kuasa 2 equal bahagi dengan 2.64 ada. 3.64 lagi ya. Saya dapat 3.64. So menggunakan case tu kita punya formula bagi confidence interval tu adalah X1 bar tolak X2 bar plus minus T. Sekarang ni alpha apa dua tu? Alpha kita ni nak berapa persen tadi? 95 95%. Okay. So 95% confidence interval. So implying alpha kita 0.05 lah. Okay. So T 0.05 bahagi 2. Degree of freedomnya adalah N1 tambah N2 tolak dengan 2 darab 3.64 darab punca kuasa 2 1 bagi 9 tambah 1 bagi 10. Okay. So ini adalah 1002.9 tolak 1003.4 plus minus. Okay, ini T 0.025 0.025. Lepas tu degree of freedomnya adalah 9 tambah 10 tolak 2. So 17. Saya shortcut dia 17. Tapi apa maksudnya? Dia adalah ini 9 tambah 10 tolak 2. Okay, so dapat 17. Okay. Then darab dengan 3.64 darab dengan punca kuasa 2 1 bagi 9 tambah 1 bagi 10. So perlu tengok dalam table kita lah apa nilai ni. Nilai ni dalam table T kita. So 0.025 muka surat 35. 2.110. 17 dia punya degree freedom tu. 2.110. So selesaikanlah. So ni dapat 1000 berapa ni? Hari ni, hari Minggu ni cukup susah nak congak. So negatif 0.5 tambah dengan plus minus plus minus. Jangan lupa ni plus minus. Darab 3.64
darab dengan punca kuasa 2, 1/9 tambah 1/10. So, selesaikan 2.11 darab 3.64 darab dengan square root kurungan 1/9 tambah 1/10 equal minus 0.5. So, saya dapat pasal apa pula ni? Macam tak betul je. Negative 0.5 tolak dengan ni leceh jadi ni 11 darab 3.64 darab dengan square root 1/9 tambah 1/10. So saya dapat ni negatif 4 negatif 4. Betul ke ni? 4.03 hinggalah ke ini negatif 0.5 tambah dengan 2.11 darab 3.64 darab square root kurungan 1/9 tambah 1/10 tutup kurungan 3.03. 3.03. Okey. So ini apa punya ni? Ini apa punya tadi tu? Gram Okey, gram. Gram ke mililiter? Mililiter ke gram ni? Mililiter. Apa soalan dia? Kalau tahu unit dia mililiter. Mililiter. So maknanya daripada negatif 4.03 sehingga 3.03. So dalam tu kalau kita perhati ada nilai kosong kan, between negatif up to positif. So ada nilai kosong. So bermakna kita punya conclusion kita boleh kata mean bagi air yang dimasukkan oleh mesin A dengan B tu sama je lah mean dia tu. So roughly they are the same, walaupun secara nilai kuantitatif dia kita nampak ada beza. Yang A 1002.9, yang B 1003.4. Ada slight perbezaan. Tapi secara umumnya dia istilahnya tu adalah they are not significantly different. Tu serupa je lah maksudnya. Dia tak ada beza. Okay, so we go on dengan berikutnya. Boleh saya teruskan? Okay. Ini confidence interval bagi population proportion. Population proportion, simbol yang kita guna adalah pi. Okay. Yang ini berdasarkan kita punya sampling distribution, iaitu P is roughly dia follow normal distribution dengan mean pi. Variance adalah pi darab 1 tolak pi bahagikan dengan n. So dari sini kita dapatlah Z tu sama dengan P tolak pi bahagikan dengan punca kuasa 2 pi darab 1 tolak pi bahagikan dengan n. Pi kita ni bukannya 3.142 tu tau. Pi ni adalah simbol aja, simbol bagi proportion kadar. Kadar yang tadi yang kita sebut tu kadar orang tua yang positif yang dalam kategori 345. Okay. Kadar apa lagi? Kadar pelajar space yang dapat CPA 3.67 ke atas. Okay. Yang graduate kita dalam 10% tau. Roughly 10% yang apa ni tu lah, yang majlis combo kita, roughly 10% daripada graduan space ni dia dapat anugerah dekan tu 3.67 dan selebihnya. So it's quite an achievement lah. Perdana Allahualam saya tak tahu, tapi space ni something yang kita boleh be proud of lah. 10%, lebih kurang 10% every semester yang dapat anugerah dekan bila dia di majlis combo. Okay. Okay. So dari sini kita dapat yang P itu adalah kita punya sample proportion.
tolak dengan pi. Pi kita adalah population proportion bagi dengan pi darab 1 tolak pi bagikan dengan n. So ini follow normal distribution. So statistik ni kita dapat kalau kita bentuk dia punya confidence interval berdasarkan cara yang sama macam tadi. Dia adalah P plus minus Z alpha per 2 darab punca kuasa 2 yang pembawah tu pi 1 tolak pi bagikan dengan n. Okey, ini formula dia. Cumanya, one problem dalam ni, the whole purpose dalam kita punya confidence interval for proportion ni, adalah kita nak estimate pi. Tapi dalam equation kita kena tahu pula pi. Sebelum kita boleh estimate pi, kita kena tahu pi pula dulu. Okay, so that is something yang impossible lah. So, oleh kerana since pi tu unknown, kita tak tahu nilai dia, kita estimate dia, we estimate pi with sample proportion kita. So therefore, oleh kerana itu therefore the confidence interval become P plus minus Z alpha per 2 darab punca kuasa 2 P darab 1 tolak P bagikan dengan N. So simply maksudnya dalam masalah ni yang kita perlu tahu adalah sample proportion dan juga N tu size sample and of course alpha tu lah. Itu je yang kita perlu. So kita ambil satu contoh gunakan saya punya handout tadilah. Saya ada dalam tu. Mana punya ni. Okay, the handout saya bagi tu. Cuba tengok nombor 11 kot. Ish, hilang pula. Nope. Sekejap Okey, cuba tengok nombor 11. Okey. Nombor 11 dalam handout saya. Nombor 11, 62 daripada 100 adult selected at random pakai spek. Okey. Kat Malaysia ni dia orang kata 80 pula. Dia orang kata yang pakai spek among adult 50%. Tak tahulah betul ke tak betul. Tapi 50% among adult di Malaysia ni dia perlu pakai spek. Itu ada satu data yang saya dapat daripada klinik mata ni. Kedai spek lah. So 62 daripada 100 adult selected at random dia pakai spek. Find a 95% confidence interval for the proportion of all adult yang pakai spek. Okay. So nombor 11 tu. So daripada sini kita tahu P dia bersamaan dengan 62 over 100. So ini 0.62. So 62% daripada sampel kita yang terdiri daripada 100 orang dia pakai spek. So kita nak dapatkan 95% confidence interval. So 95% confidence interval bermakna alpha kita adalah 0.05. So kita guna je lah formula ni. Simple aja formula ni. So gantikan nilai dalam tu. Dan yang ni untuk ni this part. Kita ganti je nilai-nilai dalam tu. N kita 100. Okay, N is 100. So P nya adalah 0.62 plus minus Z alpha 0.05. So 0.05 bahagi 2 darab punca kuasa 2 P is 0.62 darab dengan 1 tolak 0.62 bagikan N of 100. Okay. So kita dapat ni
Ni very easy lah. So Z 0.05, ni 0.62, ni plus minus, so shortcut lagi 0.025, so 1.96. Okay. So ni punca 02 tu lah. Okay, nak jimat masa ni. So ni kita dapat 1.96 darab square root of kurungan 0.62 darab 0.38 bagi dengan 100. So tolak 0.62. Kita dapat ni 0.52 hingga 0.72. So the estimate tu adalah between 52% to 72%. Pakai spek. Maknanya gabung lah ni. Okay, pakai spek. Ini untuk adopt. Okay. Between 52% hingga 72%. So bayanglah kalau 50% daripada adult population di Malaysia. Adult population di Malaysia ni kata silap saya 15 juta. So you are talking about 7.5 juta. 7.5 juta ni pakai spek. So no wonder lah kedai spek ni dia are doing well lah maksudnya. Okay. They are doing very well. Sebab dia punya market tu besar sebenarnya. Kalau di Malaysia 7.5 juta lah. Itu baru adult. Kalau setahu saya bukan adult je, dia semua the whole Malaysia. Daripada kecil sampai umur tua ni, lebih kurang 50% memerlukan spek yang tu. Cuba je lah you all tengok dalam pejabat you all tu pun berapa persen yang pakai spek. I believe this roughly about 50%. So like I said, no wonder lah business spek ni memang tak heran lah. Is doing well. Okay. Boleh saya sambung lagi? Kalau ada persoalan, tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan. Ini adalah confident interval for pi 1 tolak pi 2. Ya, kalau kita dah biasa simbol-simbol ni, kita dah tak payah tulis dah lagi itu apa makna dia. Tapi apa maksudnya adalah confident interval bagi beza dua proportion. Pi 1 dengan pi 2. Iaitu kita ada dua sampel lah. In other words, kita ada dua sampel. Yang ini dia based on kita punya statistik ataupun ni distribution tu. P1 tolak P2. Ini follow normal distribution dengan pi 1 tolak pi 2. Variannya adalah pi 1 darab 1 tolak pi 1 bahagi N1 tambah dengan pi 2 darab 1 tolak pi 2 bahagikan dengan N2. Okay. So, ini statistik yang you belajar last meeting dengan Dr. Fauzi. So, maksudnya bila kita ada statistik macam ni, in other words, Z-nya, Z dia punya, apa nama tu, dia panggil Z-score. Kadang-kadang dia panggil Z-score ataupun dia panggil kita standardize. Okay? Dengan standardize ni, kita dapat ni adalah P1 tolak P2 tolak dengan pi 1 tolak dengan pi 2 bagikan dengan punca kuasa 2 yang belah kanan tu lah. So, ini adalah pi 1, 1 tolak pi 1 bahagi N1 tambah dengan pi 2 darab 1 tolak pi 2 bagikan dengan N2. Okay. So, ini follow normal distribution. Dan macam saya sebut, sama juga kes macam single proportion tadi. Kita sekarang ni, bila kita banner dia punya confidence interval, ini kita dapat dia adalah dia punya confidence interval. Jadi P1 tolak P2, kadar sampel pertama tolak dengan kadar sampel yang kedua, plus minus Z alpha per 2. So kalau guna cara ni,